yang daripada mereka ini ummi buta huruf. Tak tahu menulis, dah membaca pun tak boleh, menulis lebih-lebih lagi tak boleh. Lebih-lebih lagi tidak boleh. Patut la ya'lamunal kitab, mereka tu tidak tahu pun isi kandungan sebenar kitab Taurat. Apabila tak tahu kitab Taurat ni, tak tahu kitab, kita panggil kandungan asal yang diajar, yang diperjelaskan oleh Allah di dalam kitab, maka tidak ada perkara lain lah yang mereka tahu melainkan perkara dusta semata-mata. Dan illa amani, mereka tidak tahu pun kandungan sebenar, isi kandungan sebenar kitab Taurat, illa amani, kecuali perkara-perkara bohong, perkara-perkara dusta saja yang mereka tahu. Amani ni maknanya angan-angan, perkara angan-angan saja. Mana buat gini boleh pahala, buat gini masuk syurga. Itulah kandungan asal tak tahu. Duduk kedai kopi ngaji tak mahu. Jadi kita hari-hari duduk kedai kopi, duduk dengan cerita. Kitab tak tahu apa, Quran tak tahu apa, hadis tak tahu apa. Orang sebut gini masuk syurga, dia buat tu. Orang jahil ni mudah sangat, harus kita tipu. Syaitan tipu orang jahil ni mudah sangat. Bagi angan cukup lah. Dia kata awak buat gini masuk syurga. Jadi kerja dia duduk mengatur. Awak duduk ngaji apa bayar-bayar, amalan ni boleh masuk syurga. Kita duduk ngaji pernah berpuluh tahun, bertahun-tahun habis duit. Dia kata payah semua tu, bagi duit lah kepada syekh 40,000, 30,000 boleh masuk syurga. Lepas tu buat amal sikit-sikit, selawat sikit-sikit masuk syurga. Dia panggil bohong-bohong, pembohongan. Kitab tak tahu, hadis-hadis tak tahu. Ini orang jahil. Jadi Allah Ta'ala cerita ni, perbuatan orang jahil ni bukan saja daripada Yahudi, orang Islam bukan jahil, tak mahu belajar agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini keadaan dia. Lah sekali orang sebut AA kan, orang sebut BP, sebut CC, tak tahu apa. Ya kira nak masuk syurga. Sebahagian dia tafsir dia sebut apa sahaja perkara yang tidak ada dalil, dusta. Kan? Perkara-perkara yang tidak ada dalil, dusta. Sebab agama Allah Ta'ala dia ada dalil. Awak buat gini masuk syurga, tak ada dalil. Kan? Kita rasa dapat pahala besar apa semua ada dalil. Sebab tu kuat agama Islam tu ada dalil. Allah Ta'ala ajar pada kita dalil. Awak nak cakap gini, awak nak kata begini, awak kata begini tu kenapa? Sebab ada dalil. Kita kata awak beramal malam Lailatul Qadar dapat 1000 pahala 1000 bulan beribadat. Ada dalil, kita tidak sebut saja ada dalil. Lepas tu kita sungguh 10 akhir Ramadan tu kenapa? Kita sungguh tu sebab ada dalil. Bukan main kosong itu. Dalil. Kalau tidak dia panggil dusta, bohong. Pembohongan saja. Duduk ngaji perkara-perkara, contohnya hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Maudhu' ni hadis palsu. Hadis palsu tu pembohongan dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk beramal, sungguh-sungguh beramal, tapi tengok-tengok hadis maudhu', hadis palsu. Dia main pembohongan. Sebab apa? Sebab tak ngaji. Orang zaman sekarang kan, oleh kerana kita tidak ngaji, hadis pun kita tidak faham, kita tidak belajar sungguh-sungguh, maka orang-orang sebab saja sesuatu hadis, kita tengok gini, kita pun amal dengan sungguh-sungguh, rupanya hadis palsu. Kerja jahil itu. Jadi Allah Ta'ala sebut illa amani, melainkan pembohongan, yakni akadzib, pembohongan semata-mata. Wa inhum illa yazunnun, dan tidaklah mereka itu melainkan berada dalam sangkaan semata-mata. Orang jahil ni apabila dia tidak belajar, maka amalan dia sebenar tu, yang dia yakin tu sebenarnya adalah sangkaan ya. Sangkaan tu kerana syaitan duduk tarik dia, duduk bagi dia. Apabila kita tidak diajar oleh kitab Allah Ta'ala sendiri, oleh hadis Rasulullah SAW, maka syaitan yang mengajar kita, pimpin kita. Apabila pimpin kita, apabila syaitan yang menjadi pemimpin kita, maka dia akan pimpin kita ni ke neraka. Cuma dia bagi angan-angan saja syurga. Awak gini pahala besar, awak gini syurga. Jadi kita tunggu lumuh duk beramal ni, rupanya dia berada dalam sangkaan saja. Jadi ayat 79, teguran Allah Ta'ala
kepada ulama-ulama Yahudi. Mereka ni bukan sahaja telah menghuraikan kitab Taurat dengan cara yang tidak betul. Kita sudah tahu dah sebelum ni, ulama Yahudi apabila mereka memberi penjelasan daripada kitab Taurat, kandungan asal Taurat tu mereka faham, mereka tahu. Tapi bila mereka hurai dengan cara yang salah. Mereka hurai mengikut hawa nafsu mereka. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, Yahudi ni dia bukan saja menghurai, bukan dari sudut huraian saja, tak betul. Mereka telah ubah, mereka telah tulis dengan tangan-tangan mereka huraian yang tidak betul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur mereka, fawailul lilladzina yaktubuna alkitab. Kecelakaan besar. Kecelakaan di sini makna neraka. Allah Ta'ala bila sebut celaka, maka makna dia neraka. Allah Ta'ala, bila sebut celaka, wail ni maknanya kecelakaan besar bagi golongan-golongan Yahudi yang telah menulis kitab Taurat. Dia tulis kitab Taurat. Mana kitab Taurat tu dia tulis sendiri, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Maksud tulis dengan tangan mereka ni mana tulis dengan ikut hawa nafsu mereka. Kandungan asal yang dia belajar, yang dia terima gini, tapi dia tulis pula kitab Taurat tersebut dengan tangan mereka, dengan mengubah huraian makna sebenar kitab Taurat tersebut. Kemudian yang paling teruk sekali, setelah mereka berbuat demikian, mereka kata summa yaqulun, kemudian mereka pula berkata, hadza min indillah, ini adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata pula, dia ubah dengan tangan mereka. Mereka ni telah ubah dengan tangan mereka kitab Taurat. Kemudian dia kata pula, ini daripada Allah Ta'ala. Kata sedemikian tu supaya manusia-manusia ni yang mendengar ajaran mereka tu memahami dan juga dapat menerima bahawasanya ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ikut. Sebab matlamat mereka ni supaya pendengar-pendengar ni dapat ikut ajaran mereka. Jadi hujah mereka kata ini kena daripada Allah. Kalau mereka kata daripada mereka, sudah tentu orang yang tidak terima, mereka kena kata daripada Allah. Apabila kata daripada Allah Ta'ala, oh ini pembohongan besar ni, orang terima macam orang berdusta di atas nama Nabi. Dia baca satu ayat, dia kata ini hadis Nabi. Apabila sebut hadis Nabi, oh bahaya tu. Nak sokong, nak bagi sokongan terhadap hujah dia. Sebab tu kena berhati-hati ni. Jangan kita ingat ustaz-ustaz mengajar ni semua dapat pahala semua. Dapat pahalanya apabila dia mengajar betul. Kalau dia mengajar salah, tuan-tuan, banyak kita tak ikut. Nabi SAW sabda, Nabi berkata, padahal bukan Nabi kata dia sendiri kata. Cuma dalam perkataan dia kata Nabi SAW kata. Ini pembohongan besar dalam agama Allah. Kenapa disebut Nabi kata? Supaya kuat hujah dia. Untuk menjadikan hujah dia ni kuat, walaupun perkara bohong sekalipun. Perkara bohong apabila disandarkan kepada Nabi dan disandarkan kepada Allah, dia jadi kuat. Biar bohong sekalipun. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni amat murka pada mereka yang melakukan pembohongan dalam agama Allah. Mengajar agama Allah ni kena ada dalil, bukan guna kepala tak bahaya. Kena ada dalil. Dia ada dalil tu baru kemak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekuatan. Kita kena ingat kekuatan agama Islam, tuan-tuan, ada dalil. Sebab itulah apa sahaja yang kita nak kata, apa sahaja kita nak buat, mesti kena ada dalil. Mesti kena ada dalil. Dalil pun dalil sahih. Orang bawa data dalil pada kita kena tanya sahih atau tidak sahih. Kena tapi pula. Sebab itulah musuh-musuh Islam, Syiah dan sebagainya, mereka cuba mengadakan dalil-dalil palsu ni. Jadi umat Islam yang tidak belajar sungguh-sungguh ni, mereka mudah ditipu oleh dalil-dalil seperti ini. Jadi oleh kerana itulah kita kena belajar sungguh-sungguh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, supaya kita dapat mengetahui tentang apa sahaja ni dia ada dalil. Ini kehebatan agama Islam. Lepas tu tahulah apa sahaja mesti kena ada dalil. Lepas tu kalau orang ajar kita, kena ada tunjuk dalil. Allah Ta'ala ajar pada kita, tuan-tuan. Qul hatu burhanakum, Allah sebut dalam ayat akan datang ni. Bawa data dalil kamu. Kalau kamu kata ini yang sebenar, mana dalil kamu? Dan kita kena pakai dalil. Jangan
Pak turut saja orang kita ni ngaji. Orang ngaji ni kira-kira ni kita dah tahu dah sikit sebanyak tentang ilmu pengetahuan. Jangan jadi kita ni macam orang jahil di luar sana. Orang sebut pakai ikut gitu. Kena tanya ahli. Kita nak ada ahli. Ada dari kita Allah tak ada. Minta hadis. Hadis tak ada. Kita tengok ulama kata macam mana pula. Jadi ini adalah cara kita nak pegang sesuatu. Jadi mereka sandarkan kepada Allah Ta'ala ni supaya manusia dia dapat terima ini. Sebab bukan kita kata ni, Allah Ta'ala kata. Apabila Allah Ta'ala kata, kena terima. Ini cara dia. Sebab kalau dia tidak, kalau mereka ni tidak kata Allah Ta'ala, mungkin manusia ni akan kata Allah. Tapi bila mereka katanya Allah Ta'ala, jadi apabila Allah Ta'ala tak boleh, kita kena terima. Sebab Allah Ta'ala yang sebut. Ni. Jadi sesiapa yang guna cara seperti ini, dia dikira ada padanya ni perbuatan Yahudi. Apabila ada sahaja perbuatan Yahudi ni, Allah Ta'ala laknat dia. Tidak kira orang Arab ke, orang Islam ke, orang Melayu ke, Cina, India ke, apa semua tuan-tuan yang mengaku Muslim, apabila membicarakan tentang sesuatu dalam perkara agama ni, kena ada dalil. Kena ada dalil. Lepas tu dalil ni tak boleh reka. Kan? Sebab tu Imam Muslim tuan-tuan, dalam mukaddimah kitab dia pun dia sudah sebut perkara bid'ah dalam agama Allah. Bab-bab bid'ah contohnya. Dia tekan sebab ni penting dalam agama Allah. Agama Allah rosak tuan-tuan. Kan apabila perkara-perkara yang seperti ini ni diadakan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bid'ah ni apa benda? Mudah lah. Bid'ah ni perkara yang tidak ada dalil. Kan? Ataupun dalil-dalil palsu. Kan hadis-hadis maudhu'. Kan? Kalau ada dalil, ada dalil selesai. Sebab tu kita, apa saja kita nak buat tu, orang tanya dalil, ada dalil tak apa, tak jadi bid'ah. Tapi kalau tidak ada dalil kita buat dan kita sandar kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, ini satu dosa yang besar dalam agama Allah. Ni yang kita kata sesat dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni tuan. Kalau kita orang biasa, kalau kita contohnya kita orang belajar lah sikit sebanyak tentang bahasa Arab, dan dia hantar pada kita WhatsApp ke Facebook ke, dalam bahasa Melayu, mungkin kita boleh terjemah dalam bahasa Arab. Cuba cari. Sekarang mudah, dalam internet mudah. Kan dalam internet ni dia ada laman-laman tertentu untuk cek hadis-hadis. Kan. Lepas tu kalau kita yang tidak tahu nak menapis dan kalau kita tidak tahu cara nak menapis, rujuk pada ulama, rujuk pada ustaz-ustaz. Tanya dulu ustaz-ustaz, ustaz minta cek hadis ni, jadi ustaz akan cek. Kan? Dia akan cek, berkata, ini hadis sahih, hadis hasan, maudhu' apa semua, dia akan beritahu kepada kita, baru kita sebarkan. Kalau tak, jangan. Kan? Kalau sebar ni, kalau ada orang beramal, habis kita, dia dosa tak kita tangguh. Zaman sekarang, pahala pun mudah nampak, dosa pun mudah nampak. Zaman sekarang ni, kita ingat kan? Pahala pun mudah nampak. Bila kita tahu perkara ni sahih apa semua, kita sebar dapat pahala. Tapi kalau perkara ni palsu, kita tak sebar juga. Boleh sebar, cuma kena cek dulu. Apabila dikatakan sahih, baru kita boleh sebar. Jangan cepat. Kita tak tengok banyak dalam Facebook. Kadang-kadang isteri saya, tuan-tuan, kawan-kawan dia ni, duk beramal tu, Allah hadis palsu. Bersungguh-sungguh pula tu beramal. Orang tak belajar biasa. Dia tengok perkara elok sikit dia tu hamat. Jadi kita biarkan orang kita. Ya orang jahil kita sebut orang jahil itu gitu mudah dipanggil anak-anak. Sedangkan kita ni tak boleh. Kena berhati-hati dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setiap amalan tu Allah Taala bagi pahala. Amalan yang Allah Taala bagi pahala, yang apabila amalan tu menepati dengan kehendak Allah. Kita akan tahu tuan-tuan dalam kitab Allah Taala ni, masuk neraka bukan kerana tidak beramal. Beramal tidak betul. Beramal, cuma beramal tidak betul. Yang tak beramal tu memang api-api dah masuk neraka Allah Ta'ala. Tapi bila beramal tu dengan cara yang tidak betul, amal soleh yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, amal yang menepati cara Nabi, baru jadi soleh. Kalau kita buat amal ikut cara kita sendiri, dia tidak kata amal soleh tu kan. Beramal ikut hawa nafsu dia panggil. Betul beramal, tapi ikut hawa nafsu kita. Kita nak beramal tu kena ikut kehendak Allah, kena ikut cara Nabi. Allah Ta'ala zahirkan kehendak dia melalui Nabi SAW. Nabi ajar pada kita, ini cara dia. Jadi kita beramal tu ikut tepat dengan cara Nabi SAW.
Apabila tidak tepat dengan cara Nabi, dia dikira beramal ikut hawa nafsu. Beramal ikut hawa nafsu neraka Allah Taala juga. Tak boleh ikut hawa nafsu kita, kena beramal ni. Sebab tu dalam amalan ni tuan-tuan, kita kena tekan hawa nafsu kita, kena ikut cara Nabi SAW. Jadi musuh Islam, dia akan guna cara ni. Allah Taala sebut, mereka kata ini daripada Allah, ini daripada Quran. Kita tidak ngaji tu buat ayat sikit, nampak macam Quran, kita kata Quran. Sebab nampak macam ayat tu, macam ayat Quran tu. Tambah-tambah tuan-tuan, kita ni tengok tulisan Jawi. Dia tengok ni tulisan ni sama macam Quran tu. Betul, sebab macam sama macam Quran. Kita tulisan Jawi tu sama macam Quran. Padahal tak betul. Contoh dalam Syiah tuan-tuan, dia ada hadis-hadis yang didekor oleh Syiah. Hadis itu palsu. Lepas tu dia ada sanak dia pula. Dia kata macam mana kita boleh kata salah, ni ada sanak apa semua. Padahal sanak tu pun sanaknya tidak betul juga. Sebab tu agama Allah Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dengan kudrat dia, dia lahirkan ulama-ulama yang jaga agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua yang kulun ke mereka, kemudian mereka ni berkata hada min indillah, ini daripada Allah Ta'ala. Mana dia buat dua kali. Satu, dia telah ubah kitab Allah Ta'ala. Kemudian dia kata kitab Allah yang dia ubah ni, dia kata pula ini daripada Allah. Ini sebenarnya Allah Ta'ala. Kenapa mereka buat demikian? Liyashtaru bi thamanan qalila, supaya mereka dapat supaya mereka dapat menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, ataupun membeli ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan harga yang sedikit. Yang ni mereka buat sedemikian. Dia sebenarnya gini tuan. Yahudi ni apabila dia cerita tentang perkara kebenaran, contohnya mereka bagi tahu Muhammad tu adalah Nabi yang betul. Contohnya mereka kata Muhammad tu Nabi yang betul. Jadi pengikut-pengikut mereka ni akan pergi kepada Muhammad. Pengikut-pengikut mereka ni akan pergi kepada Muhammad, akan tinggal mereka. Sebab Yahudi ni golongan yang berpengaruh di Madinah. Mereka ada anak murid, mereka mengajar Arab. Saya sudah cerita dah sebelum sejarah Yahudi. Jadi apabila mereka cerita kepada pengikut-pengikut mereka, anak-anak murid mereka, bahawasanya Muhammad ni adalah, inilah Muhammad sebenarnya terdapat dalam kitab kita yang Allah Ta'ala cerita. Jadi mereka ni tuan-tuan, pengikut-pengikut ni, pada perasaan mereka, Yahudi ni, ulama-ulama Yahudi, mereka merasakan bahawasanya anak-anak murid mereka nak tinggal mereka. Ikut Muhammad, apa lagi nak ikut guru-guru Yahudi ni? Kita dah ada Nabi kita sebenarnya. Ini perasaan mereka. Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan di dalam Quran Karim, ulama-ulama Yahudi ni, kalau dia sendiri ikut Nabi SAW, dia dapat 2 kali ganjaran. Allah sebut dalam Quran. Tetapi mereka ni tuan-tuan, kerana nak keduniaan. Apa maksud harga sedikit sini? Pertama sekali tuan-tuan, mereka ni dihormati sebagai guru. Pangkat darjat mereka tu sebagai guru tu mereka tidak mahu hilang. Sebab apabila anak murid tinggal mereka akan rasa terhina. Yang kedua tuan-tuan, sikit sebanyak ketika mana mereka mengajar manusia-manusia di Madinah ini, mereka dapat habuan. Biasa kalau mengajar tuan sikit sebanyak kita dapat habuan, upah kita bagi. Jadi mereka tidak mahu kehilangan upah tersebut. Jadi mereka telah sembunyikan kebenaran, dan mereka adakan pula tuan-tuan kitab palsu. Kitab yang telah diubah, mereka kata ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat, maknanya tuan-tuan, melakukan sesuatu perkara bohong dalam agama Allah ni untuk dapatkan dunia. Itu maksudnya. Sanggup melakukan pembohongan dalam agama Allah semata-mata nak dapatkan dunia. Ini yang Allah Ta'ala maksudkan. Jadi masyarakat kita gini, ulama-ulama kita, mereka tidak mahu cerita tentang kebenaran itu. Kenapa? Sebab takut hilang gaji, takut hilang pangkat. Sekarang ni kita ni jadi mufti contohnya, orang dah hormat kita, orang dah sanjung kita. Jadi apabila kita hilang jawatan mufti ni, maka orang akan hina kita.
Awak tidak hormat kita, kita pun hilang gaji juga. Sedangkan tuan-tuan, dalam agama Allah tu bukan begitu. Allah ajar sanggup tak mahu cipta perkara yang tidak betul dilakukan oleh kerajaan, contohnya tak mahu cipta. Sebab kalau cipta kita kena buang. Ini bahaya ni. Ini tindakan-tindakan yang cukup bahaya yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, yang dia sendiri tahu dah perkara kebenaran, dia tidak cipta. Sepatutnya cipta. Tak cipta satu perkara, dia ubah pula hukum. Yang sebenar dalam ilmu dia kata tak boleh, tapi kerana kalau dia kata tak boleh, kerajaan tidak suka, kerajaan akan buang dia. Apabila buang jawatan ni tuan-tuan, hilang jawatan, hilang gaji 20,000, kalau 30,000 ikut berapa ribu pun. Jadi kita tak boleh tak sebut tak boleh ni. Contohnya ubah. Oh, inilah anak Allah yang besar. Sebab ilmu-ilmu ni amanah. Ulama-ulama dulu tuan-tuan, mereka bukan saja kehilangan jawatan, mereka bukan saja kehilangan duit, mereka hilang nyawa kerana mempertahankan kebenaran ini. Sebab tu ulama-ulama ni tuan-tuan, dengan ilmu tu dia seperti berjihad tu. Kita dapat tahu dari surah Taubah nanti, Allah Ta'ala cerita bagaimana persamaan ilmu dengan jihad. Persamaan ilmu dengan jihad. Sebab natijah ilmu tu seperti jihad tu, tuan-tuan. Orang yang belajar ilmu seperti berjihad fi sabilillah. Mereka yang mempertahankan ilmu, mempertahankan agama Allah sebenarnya, walaupun sampai mati sekalipun. Sebab itulah tuan-tuan, boleh jadi orang yang mati dalam mempertahankan ilmu dia itu mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama faham perkara ini. Kerana mempertahankan ilmu ni, mereka bukan saja hilang harta atau hilang nyawa kadang-kadang, terpaksa mati ni. Nak berhadapan dengan kerajaan bukan senang kan? Tapi ulama-ulama terkini, tidak kira lah di mana-mana tuan-tuan, mungkin ramai-ramai tu ada lah. Kita tidak kata setiap negara tu mungkin lah, tidak tuan-tuan, tapi ramai-ramai di kalangan tu ada seperti ini. Jadi Allah Ta'ala cerita ni nak bagi tahu inilah sifat manusia yang akan ada sampai hari kiamat. Bukan bermakna pada zaman Nabi saja ada, tidak. Sampai kiamat akan ada manusia seperti ini, yang mengetahui kebenaran, dia sendiri tak mahu ikut kebenaran, satu kali. Yang kedua, mereka ubah kebenaran tersebut. Untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Jadi Allah Ta'ala tidak guna tuan-tuan gaji, tidak guna pangkat. Allah sebut harganya sedikit, samanan qalilan, dengan harganya sedikit. Nak memberi penjelasan kepada kita apa sahaja perkara dunia yang kita dapati daripada perbuatan kita itu adalah harga sedikit lah sebenarnya. Bukan 20,000, bukan 30,000. Kalau kita kata dapat 1 juta sekalipun dengan jawatan kita, kalau kita berbuat sedemikian itu, dia dikira harga sedikit. Sebab dunia sendiri itu sedikit harga dia di sisi Allah, nak banding dengan hari akhirat. Tidak kira banyak mana sekalipun. Kalau kita dapat 1 juta sebulan gaji kita, dia kira sedikit. Ni setakat 20,000, 30,000, ni sikit sangat lah. Sama ada pangkat yang kita nak ataupun nilai dunia tu sendiri pun yang kita nak, dia kira harga sedikit. Jadi mereka sanggup berbuat demikian tu untuk mendapat dan memperoleh harga yang sedikit. Jadi sesiapa yang ingin menjadi ulama, jangan buat begini. Jangan buat perbuatan seperti ini. Sebab laknat Allah ke atas mereka sama dengan laknat Allah ke atas Yahudi ini. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Kecelakaan besar, mana neraka lah bagi mereka disebabkan perbuatan tangan-tangan mereka yang telah mengubah kitab Taurat. Ubah kitab Taurat. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka apa yang telah mereka dapati daripada usaha mereka. Maknanya duit mereka, pangkat mereka, hasil mereka yang mereka dapat tu daripada perbuatan seperti itu jadi haram, tuan-tuan. Jadi haram. Jadi halal apabila mereka buat kerja betul. Kalau mereka buat kerja salah, jadi haram duit itu. Jadi haram, celaka. Mana hasil daripada hasil itu tuan-tuan, kita dapat hasil itu disebabkan perbuatan haram yang kita buat, jadi haram. Ini keadaannya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut celaka. Kecelakaan ini maknanya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat 80 ni
Oh ni kiranya keturunan-keturunan cerita tentang keturunan-keturunan ulama Yahudi. Kan? Masyaikh menentu guru-guru Yahudi. Jadi orang Yahudi ni mereka tengok. Contohnya saya ni kan, ayah saya ni ulama contohnya. Ayah saya ni ulama, tu guru besar. Maka saya dia rasa saya ni masuk syurga dah. Kan? Dia kira faham gitu. Ayat Allah. Lepas tu Yahudi ni tuan-tuan, mereka dapati daripada keturunan mereka ni ramai Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini golongan Yahudi. Mereka cek tengok keturunan mereka sebelum ni, daripada zaman dulu lagi, zaman Nabi Yaqub sehingga pada zaman Nabi Isa, sehingga pada zaman akhir sekali ni. Tengok ramai Nabi-Nabi itu, Nabi-Nabi Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala ni pilih kan, Yahudi ni keturunan kita ni, Nabi-Nabi ni, mana kita orang istimewa. Kan? Sebab itulah kita akan jumpa tuan-tuan dalam ayat akan datang ni kan, dakwaan Yahudi. Mereka mendakwa bahawasanya mereka ni anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu abna'ullah, kami ni anak-anak Allah, kami ni kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai satu tahap mereka merasakan, Yahudi ni merasakan bahawasanya mereka ni golongan yang mulia. Sampai satu tahap tuan-tuan, mereka kata mereka ni tidak masuk neraka. Orang masuk neraka ni bukan Yahudi ya. Kalau sebut kata Yahudi ni, Allah Ta'ala tidak akan humpah masuk Yahudi ni dalam neraka Allah. Sebab Yahudi ni golongan istimewa. Cuma kalau masuk neraka, takdirlah kalau kami masuk neraka, kami masuk neraka sekejap je, tidak akan masuk lama. Kan? Kami tidak akan masuk neraka sebenarnya. Jadi mereka kata, waqalu, mereka berkata, Yahudi ni, Bani Israel, lan tamassana nar, kami sekali-kali tidak akan dapat disentuh oleh neraka Jahannam. Usah masuk neraka ni, sentuh api neraka pun tak boleh sentuh kami. Ini dakwah Yahudi. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, mas mana sentuh. Mas mana sentuh. Jadi kalau kita kata pegang tuan-tuan, tu pegang tu kuat, ni sentuh. Dalam perkara batal wuduk contohnya, dalam mazhab perbahasan, dalam mazhab Syafi'i contohnya, yang dikatakan batal wuduk apabila tersentuh perempuan tu bukan pegang perempuan, sentuh tu. Kalau sentuh tu batal tu masa sentuh. Jadi mereka tu telah guna lafaz sentuh ni, maknanya usah kau masuk neraka, disentuh neraka pun tidak. Wa qalu lan tamassana nar, mereka berkata kami tidak akan, cuma kita terjemah tu masuklah. Kan? Lafaz yang Allah Ta'ala guna, betapa mereka ni sombong. Dan mereka ni tuan-tuan, kita kata teruklah fahaman mereka ni, kerana mereka merasakan daripada keturunan mereka tu Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah dipilih oleh Allah Ta'ala ramai menjadi Nabi-Nabi Allah. Mereka kata kami ni tidak akan masuk neraka. Lan tamassana nar, kami ni tidak akan dapat disentuh oleh neraka Jahannam illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari saja yang boleh dihitung. Manakala masuk neraka ni beberapa hari ya, itu maksudnya. Sebenarnya tak masuk neraka, cuma kalau masuk neraka. Sebab itulah mereka ni kalau buat apa sahaja kejahatan, dosa-dosa, bunuh orang ke, berzina ke, apa sahaja tu, mereka faham, kami tak masuk neraka, cuma kalau masuk neraka sekejap ya. Ini faham mereka. Kan? Sebab tu mereka tuan-tuan, kalau bunuh dan melakukan pembunuhan, berzina ke apa semua, bagi mereka biasa dah. Kan? Sebab bagi mereka merasakan mereka tidak masuk neraka. Kenapa? Sebab kita keturunan Nabi, kita ni anak Allah Ta'ala. Takkanlah Allah Ta'ala nak masukkan anak dia ni dalam neraka Jahannam. Kekasih-kekasih kami ni anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Bukti kami kekasih Allah kan? Keturunan Yahudi ni adalah keturunan kekasih Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala telah pilih ramai dari kalangan Yahudi ni Nabi-Nabi dia. Ini dakwaan golongan Yahudi, dakwaan batil dia bagi. Dakwaan batil oleh kaum Yahudi yang merasakan mereka ni istimewa. Dalam tafsir disebut beberapa hari ini, mana berapa hari? Iaitu 40 hari. Paling lama pun kami masuk neraka 40 hari sebab kami pernah sembah lembu 40 hari. Sebelum ni kita dapat tahu tuan-tuan kisah bagaimana mereka ni Yahudi ni pernah sembah lembu selama 40 hari.
Mana derhaka kami pada Allah perkara ni saja. Mana perbuatan kami ni sembah lembu saja kami derhaka pada Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala nak masukkan kami dalam neraka ni sebab perkara ni dah, yang lain tak ada masalah. Tak ada masalah. Allah Ta'ala macam anak kita lah tuan-tuan. Sikit sebanyak kesalahan anak kita tu kita tak pukul pun sebab anak kita. Tapi orang lain kita pukul, tapi anak kita ni kita tak pukul lah contohnya. Jadi ini perasaan mereka. Dalam tafsir Ibn Abbas tuan-tuan, dia sebut bahawasanya Yahudi ni dia berfahaman bahawasanya Allah Ta'ala ni cipta alam ni kan selama 700,000 tahun. Selama 700,000 tahun. Mana bermula daripada zaman permulaan Bani Israel sampai ke hari kiamat ni, tempoh dia selama 700,000 tahun. Jadi setiap 100,000 tahun ni Allah Ta'ala akan masukkan mereka ni satu hari ya. Jadi kalau 700,000 tahun, ada 7 hari akan masuk neraka. Kan? Setiap 100,000 tahun Allah Ta'ala akan masukkan kami ni satu hari ya. Ini sebuah dia. Jadi kalau 700,000 tahun ada 7 hari, mana kami masuk neraka tu 7 hari ya. Ini faham Yahudi. Jadi Allah Ta'ala tegur mereka, Qul attakhaztum indallahi ahda. Apakah kamu telah mengambil perjanjian seperti itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yani apakah Allah Ta'ala ni telah mengadakan perjanjian dengan kamu terhadap perkara seperti itu? Falan yukhlifallahu ahda. Yang mana Allah Ta'ala itu tidak akan memungkiri janji dia. Kamu kata begitu tu Allah Ta'ala janji ke dengan kamu dalam Quran, ke dalam Taurat, ke dalam mana-mana kitab ke? Antaquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataupun kamu berkata terhadap Allah Ta'ala perkara yang kamu tidak tahu sebenarnya. Tidak ada dalil. Sebab nak kata seperti ini tidak ada dalil. Dalil-dalil tidak sebut. Tidak kira lah Allah Ta'ala sebut dalam kitab Quran ke dalam kitab Taurat ke. Kalau ada Allah Ta'ala sebut gitu kan, bahawasanya Yahudi ni tidak masuk neraka, masuk neraka sekejap saja, baru boleh kata. Ni tak ada dalil. Dan Allah Ta'ala tidak janji pun mana-mana kitab bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan masukkan Yahudi itu ke dalam neraka Jahannam. Patutnya mereka kata daripada angan-angan mereka saja, perasaan mereka saja yang mereka rasa istimewa sangat. Kan? Sebab mereka fikir tuan-tuan macam dunia lah contohnya. Kita ni anak raja contohnya. Anak raja tuan-tuan. Tengok kita ni anak raja. Jadi kalau kita bunuh orang tak ada apa. Contoh sekarang, kalau kita bunuh orang tak ada apa. Jadi hukum bunuh tu rakyat. Rakyat kalau membunuh kena hukum bunuh. Jadi kita ni kalau anak raja sekadar mencuri sikit-sikit kan, rompak harta, pukul orang, tak ada masalah. Sebab kita anak raja, keturunan raja ni. Jadi bila keturunan raja kita bebas nak buat apa saja. Jadi mereka fikir gitu tuan-tuan. Jadi seolah-olah di hari akhirat pun sama juga. Yang masuk neraka tu bukan Yahudi. Kalau sebut kata Yahudi, Allah Ta'ala tidak akan membawa masuk dalam neraka Jahannam. Sebab tu Yahudi ni tuan-tuan, dia tengok kan, manusia-manusia senang daripada Yahudi tu hina sangat. Sebab dia rasa dia mereka merasakan ni tuan-tuan, Yahudi merasakan bahawasanya mereka lah puak yang paling istimewa sekali di dunia ini. Selain daripada Yahudi semua hina. Orang Arab ke, orang Melayu ke, India ke, semua hina. Yahudi saja istimewa. Ini dakwah mereka. Jadi Allah Ta'ala tegur mereka. Apakah mereka ni mengambil perjanjian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Mana berjanji dengan Allah, ataupun Allah berjanji dengan mereka ni? Mana Allah Ta'ala ambil perjanjian daripada mereka ni? Perjanjian bahawasanya kamu Yahudi, kamu tidak masuk neraka Jahannam. Allah Ta'ala tegur, tak ada. Mana ada? Nak kata kena ada dalil yang sebenarnya bala. Ini sebenarnya yang Allah Ta'ala sebut. Bukan begitu sebenarnya. Man kasaba sayyi'atan. So siapa sahaja yang mengerjakan kejahatan. Ini sebenarnya perjanjian Allah Ta'ala. Ini perjanjian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patut terkenal pada semua manusia. Tidak kira Arab ke, tidak kira keturunan Nabi ke, Yahudi ke, siapa-siapa saja. Jadi mana siapa saja yang mengerjakan kejahatan. Wa ahatat bihi khati'atuhu, dan meliputi kejahatan yang mereka kerjakan itu. Apa maksud meliputi? Yakni perbuatan syirik. Khati'atuhu di sini dengan mana syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa disebut ahatat? Ahatat ni tuan-tuan, mana melingkungi, meliputi. Sebab kejahatan-kejahatan ni banyak. Tapi dia ada satu jenis kejahatan yang kita buat ni tuan-tuan. Kejahatan yang apabila kita buat saja, dia dikira kita ni jahat. Buat baik macam tu pun jahat juga. Itu maksudnya.
Kan? Iaitu dosa syirik pada Allah ataupun kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu adalah manusia apabila dia buat saja perbuatan syirik, maka semua perbuatan-perbuatan dia dikira jahat semua. Dia solat ke, dia puasa ke, dia keluar zakat ke, apa saja Allah Taala tidak ambil kira. Sebab kejahatan itu sudah meliputi dia panggil. Kan? Sebab tu kena berhati-hati. Cuma syirik dia tu tidak sedar. Dia buat perbuatan syirik kan, tapi dalam masa sama dia solat, dia puasa, dia keluar zakat, dan dia buat baik pada manusia-manusia lain. Sedangkan syirik ni satu perbuatan yang sudah meliputi dah. Sudah meliputi. Faulaika ashabun nar. Kenapa tuan Yahudi ni gini? Perbuatan mereka menolak Nabi ni tuan-tuan dikira sebuah perbuatan dosa yang telah meliputi dah. Jadi segala perbuatan baik yang mereka buat, mereka alim ke, mereka ada ilmu ke, mereka macam mana sekalipun, kerana mereka telah tolak Nabi SAW, mereka sudah jadi kufur dah tuan-tuan. Apabila kufur, maka segala perbuatan itu Allah Ta'ala tolak semua. Macam orang kafir ni tuan-tuan, dia kerana dia kafir, maka apa saja perbuatan baik yang dia buat, yang dilakukan oleh orang kafir itu Allah Subhanahu wa taala tolak semua. Kan? Mereka bersedekah ke, mereka tolong manusia ke, mereka buat apa saja kebaikan, Allah Taala tidak ambil kira perbuatan mereka. Sebab mereka sudah melakukan satu saja perbuatan, iaitu kufur pada Allah. Kan? Kenapa? Itu yang meliputi wa hatat bi khati'atuhu. Jadi kerana Allah Taala sudah sebut sayyi'ah, kemudian Allah Taala kata khati'atuhu, maka khati'atuhu itu bermakna syirik atau kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka jahanam. Allah Taala sebut. Jadi Yahudi ni kerana dia telah tolak Nabi Muhammad, walaupun dia ada ilmu sekalipun, ilmu kitab Taurat, ilmu kitab, maka Allah Taala tolak semua, tetap neraka jahanam. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalam neraka jahanam itu kekal untuk selama-lamanya. Kemudian perjanjian Allah yang seterusnya, walladzina amanu wa amilus solihat. Ini keputusan Allah yang sebenar. Perjanjian Allah. Bukan yang didakwa oleh Yahudi itu tidak. Ini sebenarnya, ini perjanjian Allah Taala dalam mana-mana kitab Allah Subhanahu wa taala, termasuk Al-Quran Al-Karim. Sesiapa yang beriman, walladzina amanu, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, membenarkan Allah dan juga Rasulnya, beriman dalam Quran. Apabila Allah Taala sebut beriman ni, dia menakumi beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Kan? Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, satu. Yang kedua, beriman dengan sempurna. Itu maksud dia. Allah Taala sebut ni, pertama sekali beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, dan beriman dengan sempurna. Cuma apabila dihuraikan lagi, dia termasuk pada semua rukun iman. Wa amilus solihat, dan mereka itu beramal dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Amal-amal yang soleh, yakni amal-amal yang menepati syariat. Amal-amal yang terdapat di dalam hadis. Kan? Yang ada dalil, maksudnya amal-amal yang ada dalil. Kalau beramal atau beramal tapi tak ada dalil, dia fikir sekalipun tuan-tuan, berpuluh ribu sekalipun dengan maksud tertentu, tidak akan diberi pahala oleh Allah, tidak jadi amal soleh, walaupun zikir sekalipun. Sebab tu kita kena tahu beramal ni. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni neraka jahanam. Jadi Allah Taala sebut sesiapa, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman pada Allah, bukan kira Yahudi saja. Tidak kira Yahudi ni, dan tidak kira orang Arab ke, keturunan Nabi ke, ahlul bait ke, sesiapa saja yang beriman kepada Allah, dan juga beramal dengan amal-amal yang soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang Melayu ni yang bukan keturunan Nabi sekalipun, kalau kita beriman pada Allah dan kita beramal soleh, kita ada syurga. Tidak semestinya nak masuk syurga tu tuan-tuan kena keturunan Nabi baru masuk syurga. Dah. Bukan itu perjanjian Allah Taala. Perjanjian Allah Taala yang apabila kita beriman pada Allah, beriman pada Nabi, dan kita beramal dengan amal-amal yang soleh. Jadi Allah Taala sebut amal soleh. Amal soleh sebenarnya ada. Bukan beriman saja. Sebab manusia ni tuan, ada satu golongan, kan dalam akidah kita belajar tuan-tuan. Sebagian golongan ni mereka mempercayai bahawasanya kalau kita beriman ni dengan tidak beramal pun tak apa dah, asal beriman je, ahli syurga. Sebab syarat nak masuk syurga tu beriman. Jadi apabila hamba Allah tu beriman, dia masuk syurga. Jadi tak perlu beramal.
Kalau kita beramal, kalau tidak beriman sekalipun tak ada masuk syurga. Dia kata beriman seperti. Dan apabila kita sudah beriman pada Allah, kalau kita tidak beramal pada masuk syurga, ada betul kan? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan, kena beramal. Walladzina amanu, dan mereka yang beriman pada Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW dengan sempurna, wa amilus solihat, dan mereka beramal dengan amal-amal yang soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, hum fiha khalidun, dan mereka kekal berada di syurga Allah Ta'ala itu kan, kekal selama-lamanya. Hamba Allah apabila Allah benarkan masuk dalam syurga, dia akan menikmati syurga itu kekal selama-lamanya. Ya. Jadi Allah Ta'ala sentiasa sebut kekal-kekal, tuan-tuan, sebab kekal itu nikmat yang paling nikmat sekali. Kekal dalam syurga ni merupakan nikmat yang paling nikmat sekali. Sebab hamba Allah Ta'ala apabila mengecapi sesuatu nikmat, harkala nikmat yang dikecapi itu tidak kekal, itu bukan nikmat. Itu bukan nikmat. Contohnya tu lah, kita beli sebuah kereta, kereta Mercedes, kereta BMW kau. Hari pertama kita beli, kita rasa cukup nikmat, betul tak? Contohnya kita drive kereta itu, kita pandu kereta tu, rasa cukup nikmat sebab kata memo. Tapi selepas bulan, selepas 2 bulan, kenikmatan seperti hari pertama tu hilang. Malah kita tak rasa nikmat. Selepas 2 bulan, selepas 3 bulan, manakala kita duduk pandu kereta Mercedes, biasa, tak rasa nikmat. Jadi hilang nikmat. Sebenarnya itu bukan nikmat. Sebenarnya bukan nikmat. Betul nikmat, tapi nikmat seketika. Macam contohlah, contoh isteri kita, contohnya. Isteri kita waktu umur 18 tahun kita kahwin dengan dia tu paling lama sekali. Sekarang umur 60 tahun, 70 tahun. Lama lagi kan? Dah hilang nikmat tersebut. Jadi itu kata, memanglah hilang nikmat tersebut. Dia kira bukan nikmat sebenarnya, bukan nikmat hakiki. Sebab tu Allah Ta'ala menjadikan syurga itu nikmat yang hakiki, yang tidak hilang nikmat tersebut. Bukan saja tidak hilang ni, bertambah-tambah. Dalam hadis menyebut tuan-tuan, bertambah-tambah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan nikmat syurga itu sentiasa baru, sentiasa bertambah. Makithina fiha abada. Mereka menanti-nanti nikmat dalam syurga adalah nak mendapat nikmat yang baru. Maksudnya nikmat itu sentiasa bertambah-tambah dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka kekal berada dalam nikmat tersebut. Sebab itulah Allah sentiasa sebut dalam Quran, kalau tuan-tuan baca, hum fiha khalidun, hum fiha khalidun, mereka tu kekal dalam syurga. Sebab kekal itu sendiri merupakan nikmat yang asing daripada nikmat itu sendiri. Satu nikmat, satu kekal, itulah. Yang mana nikmat kekal ni Allah Ta'ala tidak beri di dunia ni. Apa saja nikmat di dunia ni, tuan-tuan, dia tidak kekal. Apa saja nikmat di dunia, memang ada nikmat, tapi nikmat itu tidak kekal. Satu masa akan hilang. Jadi Allah Ta'ala jadikan nikmat yang kekal ni dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penghuni neraka jahanam, penghuni syurga, mereka akan kekal berada di dalam syurga dan berada dalam nikmat tersebut. Berada dalam nikmat syurga. Sebab itulah sebagai tafsir disebut, mereka kekal berada dalam nikmat syurga. Bukan dalam syurga, dalam nikmat syurga itu sendiri. Mana mereka mengecapi nikmat itu kekal sampai bila-bila, tidak hilang. Ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang beriman pada Allah dan juga beramal soleh. Jadi tuan-tuan, kita baca ayat 82 insya-Allah, dan kita sambung lagi ayat 83 dalam kuliah kita akan datang. Cuma tuan-tuan, ayat 83, 84 dan 85 ni, 85 tu antara ayat yang suka untuk kita faham. Antara ayat yang suka untuk kita fahami. Jadi saya minta tuan-tuan hadirlah supaya kita dapat saya akan hurai ataupun memberi penjelasan dengan cara yang mudah untuk kita faham. Ayat ini payah untuk faham, tapi saya akan cuba memberi penjelasan pada tuan-tuan dengan cara yang mudah untuk tuan-tuan faham. Jadi harap kita adalah insya-Allah. Itu dah kita berhenti di sini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita doalah kepada Allah supaya kita dapat khatam Al-Quran insyaAllah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil wa dina ila sawa'i sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Walhamdulillahi rabbil alamin.